Jadi kita baca Fatihah ikut senang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة التي وعد المتقون. تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار. أكلها دائم وظلها. أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا. تلك عقبى الذين اتقوا. وعقبى الكافرين النار. وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب. والذين آتيناهم الكتاب. يفرحون بما أنزل إليك. يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله. قل إنما أمرت أن أعبد الله. ولا أشرك به إليه. أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية
وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah yang mana dengan pilihan Allah kita dapat istiqamah di dalam ibadah kepada Allah dan juga dapat istiqamah di dalam menuntut ilmu agama Allah.
Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala akan bagi kepada kita fahamnya agama apabila setelah kita dapat menututi dan belajarnya hukum-hukum Allah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada perkara yang boleh bagi manfaat kepada kita selepas daripada kita kembalinya kepada Allah, kita berada di dalam akhirat, daripada dua perkara. Yang pertama, kita dapat menututi ilmu, supaya menimbulkan di dalam hati kita itu bertakwa kepada Allah. Yang kedua ialah amalus soleh, amal yang baik, amal yang soleh. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, kalau kita tak belajar, kalau kita tak mengaji, macam mana nak timbulkan takwa kepada Allah? Kalau sebab kita tak kenal yang mana yang baik, kita tak kenal yang pertamanya, macam mana cara makrifat kita dengan Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan sebagainya. Dan kita tak kenal yang mana yang sifat yang baik, sifat mahmudah, dan yang mana sifat madmumah. Dengan sebab itulah belajar supaya kita nak menimbulkan di dalam hati kita takwanya kepada Allah. Dan kita sambungkan kitab kita Minhajul Abidin pada muka surat yang ke-20. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata haznun birubwatin, ala wa innan nara sahlun bisahwatin. Itu hadis Nabi. Nabi kata jaga-jaga. Ala, ada tambih orang panggil, jaga-jaga. Wa innal jannata, dan sesungguhnya syurga itu, haznun birubwatin. Haznun yakni ka ardi haznin, seumpama bumi yang tinggi, bumi yang tak sama rata. Bumi yang tak sama rata tu asal makna haznun birubwatin, mana bumi yang tak sama, yang payahnya kita nak berjalan pada bumi yang tak sama ni. Nah, kalau kita nak kenderaan, nak kereta, jalan baru dok buat tu pun rasa susah dah. Ni orang panggil ditashbih, dibandingkan kita nak mendapatkan jannah Allah, kita nak mendapatkan syurga Allah, dan nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan perkara yang senang, bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang biasa. Makna kita kena bermujahadah dan lawankan nafsu kita. Kena lawankan nafsu kita, kena bermujahadah untuk nak mendapatkan syurga ni. Mujahadah apa? Mujahadah dengan kita melakukan ibadah kepada Allah. Mujahadah dengan kita usaha supaya kita boleh hadir dalam majlis ilmu. Kita boleh mengaji tiap-tiap ada majlis kuliah. Kita boleh sembahyang berjamaah tiap-tiap waktu. Kita bolehnya baca Quran tiap hari supaya nak menimbulkan nur di dalam hati ni. Sebab tu kalau orang yang baca Quran setiap hari itu, walau istiqamah dia walaupun sedikit, maka Quran tu sebagai nur, sebagai cahaya pertunjuk kepada kita. Itu dia. Itu dibandingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hazn ni mana su'bun syaqun 'ala nafsi. Su'bun mana susah dan bersangatan payah di atas nafsu kita. Sebab nafsu kita ni tak berapa mau nak ibadat ni. Nafsu kita yang bercampur dengan maksiat ni, nafsu kita dan hati kita yang terhijab dengan maksiat, dengan dosa ni, dia rasa berat untuk nak melakukan ibadah kepada Allah. Sebab apa? Yang memberatkan itu kerana kesilapan kita, kerana maksiat yang kita buat, dosa yang ada dalam diri kita yang kita tak bertaubat kepada Allah. Maka dosa itulah yang menghalangkan kita, yang memberatkan segala anggota kita nak melakukan ibadah kepada Allah. Kalau kita tak ada dosa ni, dia rajin, dia rasa ringan, rasa perkara yang lazat, ibadat satu benda yang istimewa yang Allah Ta'ala bagi pada hamba.
Dan sembahyang yang kita boleh laksanakan, yang kita boleh kerja sembahyang tiap-tiap waktu ni, di dalam sembahyang berbagai-bagai lazat yang Allah Ta'ala nak bagi kepada hamba yang sampai maqamnya dengan Allah. Sebab tu Syekh Daud dia buat misal, buat bandingan di dalam kitab Niyatul Musalli dia ni. Nah, dibandingkan seumpama sembahyang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba ni. Yang kita duk sembahyang tu diibaratkan sebagai semacam mana seorang raja yang dia buat persiapan, yang dia menghiasikan segala hidangan makanan untuk nak jamukan rakyat dia. Adanya makanan tu, adanya makanan macam-macam, dan minuman pula yang berwarna-warni, buah-buahan penuh di atas meja ni. Nah, dan dia panggil, serukan rakyat dia, mari dapat selera, mari rasakan makanan yang dihidangkan oleh raja ni. Nah, orang ni dia rasa lazat, orang ni dia makan sikit, orang ni dia makan boleh makan semua, dia dapat lazat. Sama juga orang hamba ni, yang mana Allah Ta'ala memerintahkan kita sembahyang, di dalam sembahyang tu berbagai-bagai lazat, berbagai-bagai nikmat, berbagai-bagai rahsia Allah yang mana Allah Ta'ala nak bagi kepada hamba-Nya. Nah, hamba yang bersih hati, hamba yang suci hatinya, hamba yang penuh dalam hati dengan nur. Tu dia, apabila dia semayang ni, sedap ghalib dengan semayang, serenuk dengan semayang, dan sejuk mata hatinya sewaktu dia semayang, hilang segala kesusahan, sehangganya hilang kesakitan dia tu. Kita tengok sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apabila dia kena anak panah yang dipanah oleh musuh musyrikin ni, kena di atas belakang dia ni 3 panah, di atas belakang ni, nak buang semasa luar semayang tak boleh buang, sakit anak panah dia. Dan nak buang anak panah tu sakit. Tapi macam mana cara yang dia buang? Apabila sahabat ni semayang, apabila dia semayang Allahu Akbar, maka orang buang anak panah semasa semayang tu, tak payah berubat kebah apa dah. Tak ada rasa sakit. Sebab apa? Sebab dia sedang menikmati di dalam sembahyang dia dengan berbagai-bagai rahsia, berbagai-bagai lazat, berbagai-bagai kemanisan yang diberikan oleh Allah. Macam mana manis sembahyang ni? Tu tak siapa tak tahu. Kita ya pun tak siapa. Dan man lam yazuq lam yadri. Barang siapa tak merasai tak tahu macam mana lazat yang diberikan oleh Allah. Cuma kita boleh cerita ya. Kita berdoalah kepada Allah, Allahumma azikna haqiqatas salah. Ya Allah, akan bagilah pada kami ni, akan bagi rasa kami ni akan hakikat semayang ya Allah. Kita tengok macam mana keadaan sahabat dia semayang dengan tak rasa mengantuk, tak rasa letih. Nampak? Ambil daripada waktu malam hingga sampai subuh ni, mesti dia kena ada satu benda yang lebih, yang dia menikmati, yang dia rasa sedap, yang rasa lazat. Dia boleh bangun pada waktu malam ni, boleh munajatnya kepada Allah. Kenapa? Di dalam ibadat itu ada berbagai-bagai nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia rasa sedap. Tapi nak sampai di situ, dia kena bersihkan hati kita. Kena bersih, kena basuhkan hati kita, yakni dengan kita bertaubat kepada Allah, dengan kita istighfar dan berzikrillah. Itu dia. Baik, sebab tu benda ni, nak pergi kepada syurga ni bukan senang. Satu benda yang payah, benda yang kita kena menyusahkan, lawankan nafsu kita, benda yang nafsu kita tak berapa suka ni, syurga itu pun perintah Allah ni. Sebab tu Nabi SAW dia cerita hadis lepas ada, wa innal jannata huffat bimakarihi. Syurga tu dilikung dengan benda yang nafsu kita benci, benda yang nafsu kita tak suka. Bermakna kalau kamu nak dapat syurga, kata Nabi, kena buat benda tu. Nak buat tu kena lawan.
Nah, nafsu tak suka apa semua tadi, nafsu kita tak suka. Ya, apabila kita nak dekat syurga Allah, kena buat itulah panggilnya melawankan nafsu. Itu satu yang benda yang payah dibandingkan seumpama jalan yang tak sama rata, jalan yang tinggi, jalan yang susah, jalan yang cukup bahaya. Tu dia nampak. Wa innan nara, kata nabinya, sahlun bisahwatin. Dan sesungguhnya neraka ni, orang yang nak berjalan kepada neraka ni sahlun, mudah. Jalan yang sama rata. Nah, kalau kita banding kat semacam highway dah, mudah sangat. Nak pijak berapa 106 pun boleh lagi kalau kita nak kereta kita kat. Nah, jalan luah, jalan tak ada lubang, jalan yang sama rata, jalan yang betul. Tu dah. Mana senang? Orang yang dapat syurga ni senang. Sebab apa? Sebab nafsu dia setuju dengan benda tu. Dia ikut nafsu. Sebab tu Nabi kata wa innan nara huffat bisyahawat. Sesungguhnya neraka ni dilikun dengan benda yang setujulah oleh nafsu. Nafsu kita lah, nafsu yang rendah sekali. Orang panggil nafsu ammarah. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah sangat menyuruhkan kita buat benda yang tak baik. Tu makna kata sahlun bisahwatin, yang ada ia tempat yang mudah, tempat rendah. Sahwah di mana senang. Orang yang nak buat maksiat ni mudah sangat. Tu dibanding kita tasbih katanya neraka ni ialah perkara yang mudah, jalan yang mudah ni macam mana? Maknanya orang yang buat maksiat ni mudah sangat. Apabila dia buat maksiat, akhir dia neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang buat benda baik, walaupun sikit, dia akan nampak, dia akan dapat balas di akhirat nanti. Barang siapa yang buat benda tak baik, derhakanya kepada Allah, buat benda yang tak baik, maka di akhirat Allah Ta'ala akan balas. Sebab akhirat ialah darul jaza, negeri balas. Dia tak boleh balas di atas dunia, sebab dunia tempat sempit. Nah, kalau balas boleh seorang. Kalau orang tu sembahyang sunat belum subuh 2 rakaat, pada seorang tu ya balas penuh, orang lain tak boleh balas dah. Sebab Nabi kata rakaatani qabla al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum daripada subuh terlebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Dan lebih baik mana kalau Allah Ta'ala nak balas pada seorang, yang nak balas atas dunia, tak boleh nak balas ada orang lain. Sebab tu dunia bukan tempat balas. Yang tempat balasnya ialah di akhirat. Cuma dengan kita ada usaha ibadat tu, Allah Ta'ala bagi kepada kita juga. Bagi sambil-sambilan orang panggil. Kita semayang, Allah Ta'ala murah rezeki kita. Allah Ta'ala murah rezeki kita. Semacam mana tersebut dalam hadis, orang yang jaga semayang ni, rezeki dia murah. Orang yang jaga semayang ni, dia akan dapat lepaskan daripada seksa kubur dia. Dia akan dapat lintas sirapnya seperti kilat yang menyambar. Tu orang jaga semayang ni. Sebab tu dunia ialah tempat yang kita usaha. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ialah tempat yang kita bercocok tanam untuk nak mendapatkan hasil di akhirat. Cocoklah tanam apa benda baik ni, dia akan dapat hasil di akhirat. Tanam dengan sembahyang kita 5 waktu berjamaah. Tanam dengan kita mengaji, tanam dengan kita zikrillah, tanam dengan kita baca Quran, tanam dengan kita puasa sunat senah khamis, ayyamul bid, Ramadan, tanam dengan infak sedekah kita, tanam dengan berbagai-bagai amalan kita. Kegunaan dia, laba dia tu bila? Di akhirat. Apabila kita kembalinya kepada Allah, di situlah kita akan dapat berbagai-bagai nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tak berputus-putus. La maqtu'atun wa la mamnu'ah. Tak putus nikmat yang Allah Taala nak bagi dalam syurga ni. Tidak ada halangan, tak ada orang nak sekat, tak ada. Ya tak sama dengan dunia ni. Dunia ni
Musim dia putus, kalau buah agak musim putus. Tu akhirat tak ada. Nikmat yang Allah Taala balas kepada hamba ni tak putus-putus. Tu dia. Nampak? Nah, tapi dia kena susah payah. Semasa kita hidup di atas dunia kena bermujahadah. Tu dia. Nah, buatlah taat kepada Allah. Nah, sebab itulah orang yang tak taat kepada Allah ni, orang yang tak malu kepada Allah. Orang yang buat maksiat ni, orang yang deraka pada Allah ni, orang yang tak malu kepada Allah. Sebab tu Allah Taala ni sungguh hamba ni malu kepada dia. Allah Taala suruh kita ni malu kepada dia. Ya bani Adam, wahai anak Adam, hendak malulah oleh kamu akan inda maksiatika, di sisi maksiat engkau. Kita nak buat maksiat ni kita teringat kepada Allah. Allah Ta'ala amat nyata, Allah Ta'ala amat tahu, Allamul Ghuyub, yang maha mengetahuikan segala benda-benda yang gaib, benda-benda yang manusia tak tahu pun Allah Ta'ala nyata, Allah Ta'ala tahu. Walaupun kita buat maksiat seorang sekalipun, Allah Ta'ala nyata. Malu kepada Allah. Nah, nak tinggal semayang ni, malu kepada Allah. Ingat kata Allah Ta'ala duk bagi nikmat pada kita ni. Nikmat rezeki Allah Ta'ala bagi, nikmat sihat Allah Ta'ala bagi, berbagai-bagai nikmat Allah Ta'ala bagi. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wahai hambaku, wahai anak Adam, malulah oleh kamu akan daku ni, di sisi kamu nak buat maksiat tu. Apabila kamu malu pada akunya, kata Allah, aku pun malu, yakni aku pun tak azab kamu di akhirat kelak. Tu dia. Allah Ta'ala kata, aku yang bagi rezeki pada kamu, kamu yang terima rezeki, semua rezeki itu siap-siap belaka dah. Sebab tu kata Allah, jangan sama sekali nak mentinggalkan taat dengan sebab cari rezeki. Fala tatruki ta'ati bisababir rizki, jangan kamu tinggalkan taat akan daku bisababir rizki, dengan sebab kamu duk carikan rezeki sehingga tinggal segala perintah Allah. Jam kita tukar dengan sembahyang subuh ni untuk nak mendapatkan duit ni. Kita rela tukarkan sembahyang maghrib ni untuk nak mendapatkan wang, untuk nak mendapatkan harta benda ni. Tinggal perintah Allah untuk nak mendapatkan nikmat yang sama tara di atas dunia ni. Sebab tu kata Allah, jangan kamu tinggalkan taat pada aku dengan sebab kamu tutup rezeki. Khija, tapi jangan sampai tinggalkan perintah Allah. Kita usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah Ta'ala kata, kalau kamu ni tinggalkan taat pada aku dengan sebab cari rezeki, maka kata Allahnya, aku nak azabkan kamu di hari akhirat nanti. Dia. Sebab tu payah nak dapat syurga ni. Tu je dia kata, Nabi kata, haznun birubwatin. Nah, jalan yang susah nak dapat. Dan neraka itu sahlun bisahwatin, jalan yang lurus, jalan yang senang untuk nak mendapatkan neraka ni. Dia jalan yang tak ada ganggu apa dah. Nak buat nak dapat syurga ni, Allah macam-macam ganggu ni. Nak mari sembahyang tadi ni duk dak. Nak mari tak mau mari. Nah, sebab tu dia iblis ni dia suruh selalu dak. Apabila dengar orang azan tak ni tu, dia pergi pada rumah-rumah, dia suruhkan, perintahkan tentera dia pergi pada rumah orang nak datang masjid ni untuk menghalangkan kita daripada datang bersemayang berjamaah. Tu dia. Nah, sebab tu semacam tadi kita semayang sunat sejadah. Apabila hamba semayang sunat, hamba semayang apa ni, subuh, dapat sujud sejadah. Apabila dia sujud sejadah ni, nah, maka syaitan ni akan rasa hina diri dia. Syaitan akan rasa hina. Dan dia ambil tangan letak atas kepala dia. Allah, teruknya aku ni, hinanya aku ni. Kamu berjaya, kata dianya, sebab kamu dapat sujud kepada Allah. Aku ni Allah Ta'ala perintah pada aku semua sujud kepada Adam, tapi aku anggang tak mau sujud. Tu dia. Sebab tu dah aku ni jadi celaka, aku ni dimerka oleh Allah. Tu dia. Kita dapat sujud, syaitan rasa hina, syaitan tu rasa teruk dia. Nah, sebab tu bukan semua dapat hadir dah. Nah, semayang dah untuk kita sujud tilawah. Baik.
thumma ma'adzalika, kemudian dinyata summa, yani kemudian daripada dinyatakan jalan ibadat ni, jalan ibadat, jalan yang susah, jalan yang kita kena mujahadah, jalan yang banyak seteru, jalan yang banyak yang orang yang nak merapahkan ibadat kita. Lepas mari dah terlupa berapa bulan lepas dah dia cerita tu. Dan sabilun wa'run, jalan yang susah, jalan yang payah, jalan yang banyak ujian. Tu dia. Tu jalan untuk nak ibadat kepada Allah. Tu summa ma'adzalika, serta demikian itu, dan serta keadaan jalan ibadat ni ialah jalan yang payah ni. Kulli, semuanya payah kita dapat ni. Tu dia. Fa innal 'abda dha'ifun, maka bahawasa hamba ni pula lemah. Jalan nak ibadat tu payah dah. Ya, kita nak boleh hasil ibadat kepada Allah, nak semayang berjamaah pun baik, nak baca Quran pun baik, nak mari mengaji pun baik, nak buat zikir pun baik, nak selawat pun baik, segala benda baiklah. Ibadat kita yang dikira, dia dikatakan ibadat tu payah nak dapat tu. Nah, jalan nak ibadat payah. Fa innal 'abda dha'ifun, dan maka bahwasanya hamba ni dhaif pula. Kita ni hamba yang lemah, hamba yang dhaif. Hamba yang dhaif nak buat benda yang payah. Cuba fikir dengan Allah. Sebab itulah dia kata dapat syurga tu susah. Kita ni Allah Ta'ala menjadikan dhaif. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia ni dhaif, lemah kita ni. Kalau Allah Ta'ala tak bagi taufik dan hidayah agak, tak boleh nak buat. Kalau Allah Ta'ala tak izin nak bergerak ni, tak boleh bergerak kita ni. Sebab semua ni diri kita Allah Ta'ala buat, dan perbuatan kita ni pun Allah Ta'ala buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan bermula Allah Ta'ala menjadikan kamu, kita, zat kita Allah Ta'ala buat. Diri kita ni pun Allah Ta'ala menjadikan minal adam ilal wujud, daripada tak ada kita mulanya kepada wujud di atas dunia ni. Siapa buat? Allah Ta'ala buat. Kita duk berjalan, kita duk bekerja, kita duk menyaku, kita duk masak, kita duk buat tu, duk buat ni. Diri perbuatan kita tu pun Allah Ta'ala buat juga. Tu dia. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak, Allah Ta'ala tak izin, boleh tak kita nak berjalan mari? Tak boleh. Nak bergerak seputung anak jari ni pun tak boleh. Kalau Allah Ta'ala tak izin. Maknanya ibadat satu benda yang payah. Jalan nak hasil ibadat ni payah. Lagi pula kita ni hamba yang dhaif. Tu dia. Wa zamanu sa'bun, dan masa tu, zamanu fi'lil ibadah ni sa'bun, payah juga. Masa ni nak ibadat susah. Kadang-kadang kita ni sibuk dengan macam-macam perkara. Zaman ya sa'bun, nak menghasilkan akan ibadat ni, dan nak menghasilkan akan ibadat ni payah, susah di atas diri kita. Sebab ya nafsu kita tak suka. Syaitan pun duk tipu. Nafsu dengan syaitan, nafsu itu markabus syaitan, kenderaan bagi syaitan. Penolong dia kuat tu. Baik. Wa amruddin, dan bermula urusan agama ni mutaraji'un, khabar dia, amru tu mubtada. Wa amruddin, dan bermula urusan agama itu ialah mutaraji'un. Apa mutaraji'un? Asal makna kembali, mana tirus. Tu agama sekarang duk kurang demi sari demi kurang, demi sari demi kurang. Gharib. Macam mana agama awal-awal bakit dulu? Gharib. Kata Nabi, mula bakit agama dulu? Tak ada. Nabi seorang ya. Abu Bakar duk lama berkembang ramai. Tapi apabila sampai akhir zaman pun gharibun juga, tiruh juga. Ramai orang Islam, tapi yang nak beramal dengan agama tu tak berapa ramai. Nama tu Islam belaka. Nama tak kira lah. Kalau kita tengok nama Khidir pun ada. Nama Jibril pun ada. Tengok nama malaikat. Nama tu macam para nabi, para awliya illah, tapi amalan tu tak sama.
Zahir tak? Sebab tu ada satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa dia berkhutbah, yang terakhir khutbah wida' dulu ni, pada haji wida', dalam khutbah dia katanya sayakunu fi akhir zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu. Selagi akan timbul satu masa ni, tak lama dah lah. Sayakunu dia ibarat dengan saya dengan sin. Bukan kata saufa yakunu. Mana tak lama lah Nabi kata, selagi akan datang, selagi akan ada lah pada akhir zaman ni, la yabqa minal Quran illa rasmuh. Tak ada amalan Quran, tak ada orang yang nak baca Quran melainkan ada tulisan saja. Tapi sekarang masih ada lagi lah, alhamdulillah, kita duk belajar baca Quran, maka sama-sama lah kita hidup majlis Quran kita. Dulu ni lepas maghrib ni, di rumah tu ada mengajar Quran, sekurang-kurang dia ajar anak dia. Bunyilah baca Quran. Dulu ni dia tak ada qiraati lagi, tak ada iqra lagi. Ada dua adat ta'an, ada dua bawa in, ada dua adat pan an in ban bin bun. Dia budak-budak dulu ni penuh di rumah tu pun dah ada orang mengaji Quran, rumah ni pun duk mengaji Quran dulu. Tapi sekarang ni tak ada. Tu dia, ayah nak ajar pun ayah tak mengaji juga. Nak ajar anak tak pandai. Tu dia, makna ada tulisan je lah. Tulisan jangan kira bila kata baru tapi ayat Quran, hadza min fadli rabbi. Sedap. Quran ni bukan kitab azimat. Quran yata'abbaduna bitilawah. Kita beribadat Quran dengan baca. Quran ni ibadat dengan baca, bukan ibadat dengan perhiasan dah. Sebab tu Quran ni kalau kita buat perhiasan tu dia makruh. Dia makruh hukum dianya. Tu dia. Wala yabqa minal Quran illa rasmuh masajiduhum amirun, kata Nabi. Masjid akhir zaman ni go amir, lawa-lawa. Cantik-cantik. Besar-besar. Masajiduhum amirun, tapi wahiya qarabun minal huda. Tak ada. Orang yang berjemaah tu tak ramah. Tu dia. Tak ada orang imarahkan masjid. Sebab tu kita kena imarah. Orang yang imarahkan masjid ni muslimin muslimat yang dikasihi Allah, setengah tanda orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang imarahkan masjid ni orang beriman pada Allah. Imarah, mari sembahyang berjamaah, imarah. Mari mengaji, imarah. Mari kita nak gotong royong buat kebersihan masjid, pun masuk kata imarah juga. Tu dia. Masajiduhum amirun wa hiya kharabun minal huda. Tu dia. Rasulullah dah bagi tahu dah pada kita akhir zaman ni. Habis. Wal faragu qalilun. Dia cerita mula-mula tadi ibadat jalan yang payah. Kita hamba ni lemah, masa nak buat pun payah juga. Agama pun tak berapa maju dah. Agama ni tiru tak banyak orang nak beramal dengan agama ni. Tu setengah daripada Allah Ta'ala nak turunkan bala ni dengan sebab apa? Dengan sebab kaki tangan hamba yang buat benda yang tak baik. Bima kasabat aidin nas. Dan kita buat benda tak baik ni, Allah Ta'ala turun bala. Tu dia. Wa amruddin mutaraji'un. Tiru mana-mana. Ada setengah-setengah malu. Malu nak ibadat kepada Allah. Ada yang malu nak datang bi'ah, nak matang sembahyang berjamaah. Ada yang malu nak amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaku kata umat Nabi, tapi malu nak beramal dengan sunnah. Tu maknanya mutaraji'un, mana tiru agama ni. Tak ada orang nak beramal. Wal faragu qalilun, dan bermula masa luang tu, luang masa untuk nak ibadat tu qalilun, sedikit sangat.
Masa kita nak ibadat tu berapa minit ya? Sikit. Kalau kita semayang Jumaat Zuhur, boleh lebih banyaknya 10 minit. Tu banyak lama dah tu 10 minit. Campur dengan azan sekali dengan qomat sekali dengan sunat dah tu. Sikit. Masa kita nak bagi pada agama ni, nak bagi pada ibadah kepada Allah ni qalilun, sedikit. Tu dia. Nah, kalau kita nak banding masa semayang kita 5 waktu dengan kita duduk kedai kopi ni, banyak kedai kopi rasa. Sekali masuk tu sejam. Pagi sejam, tengah hari setengah jam, lepas isya pula sejam, 2 jam setengah. Semayang 10 minit. Nah, subuh 10 minit, zuhur 10, asar 10, maghrib 10, isya 10, 50. Tu dia. Qalil, sedikit. Tu yang buat ibadat. Kalau orang buat ibadat tu lagi teruk. Lebih terdinding hati dia, terhijab lah. Demi sehari tak nampak, demi sehari duduk gelap hati, tak nampak, tak terasa langsung, tak rasa ingin langsung nak ibadat ni kepada Allah. Tu dia. Nampak? Kadang-kadang ni, orang yang tak semayang, kadang-kadang orang yang tak semayang, orang yang tak buat benda baik, orang yang buat maksiat, tapi kita tengok rezeki dia ni murah pula. Nampak? Ada kadang mari aku dulu masa tak semayang ni murah lah rezeki. Mari semayang mengaji ni kok mana? Kerja pun susah. Ya mari ujian Allah. Tu dia. Allah Ta'ala bagi susah pada kita tu kerana nak kafarah, nak ampunkan dosa kita yang dulu-dulu tu. Pak kawan kita tak semayang tu, ada belakang dengan kereta pun ada, rumah pun boleh beli, dan sawit pun ada, nega pun ada, kedai roncik pun ada, cukup dia ada ni. Murah rezeki tu kat mana? Keluarga dia hidup sihat. Itu dikatakan istidraj, pemuaan Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nampak? Allah Ta'ala istidrak pada dia ni, dia tak tahu. Selepas daripada tu apa yang nak berlaku pada dia. Nampak? Ulama dia buat banding gini. Ulama buat misal istidraj. Mudah kita nampak. Kita bela ayam. Kita ambil nasi sejuk ni, ambil berah ni, ambil upan ni, bagi pada ayam, kru. Ayam kita mari berlari, mari nak makan upan yang kita bagi pada ayam ni. Bagusnya tuanku ni makan puk-pak. Tapi dia tak tengok tuan dia ada selip pisah di pinggang, tak nampak. Apabila ayam tu masuk dalam jair tu, dan nak ayam dia jeruk tali tu, kena kaki susahlah. Ambil tangkap, keluar pisah nampak dah. Nak sembelih aku, ayam kata. Paduk makan sedap serenak tu, serenak. Ada sebaliknya tu. Selepas pada tu dia akan berjumpa dengan pisau lah ayam tu. Itu mana istidraj. Nampak tu? Dia misalnya. Sama dengan kita. Semayang dak, puasa pun dak. Tu dia. Tapi jenuhnya nikmat dia. Kadang-kadang dia perli pula. Dia perli kawan kita. Allah Ta'ala silap apa? Mu ni semayang tapi tak ada, nampak susahnya, aku ni senang. Tu teruk tu. Kadang-kadang boleh merosak akidah dia tu. Sebab tu jaga. Kadang-kadang perkataan dia ni boleh menjatuhkan agama tu. Tu dia. Sebab itulah muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi susah pada kita sebagai ujian Allah. Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Setiap kesusahan ni Allah Ta'ala nak ampun. Apabila orang tu dia sakit, tersebut dalam hadis, Allah Ta'ala perintah malaikat ni ambil dosa kita ni. An ta'khudha jami'a dhunubi. Akan pergi ambillah sekian dosa-dosa kecil pada hamba aku yang dia sakit, dia sabar. Dia kena bala, dia sabar ni. Tu dia. Allah Ta'ala ampun dosa. Baik. Wasyughlu kathirun. Dan kita sibuk, kita ni banyak. Sibuk tiap-tiap hari. Tu pagi-pagi lepas sembahyang subuh tu tak ada nak wirid dah. Tak ada nak berdoa dah.
Doa secara jemaah, secara berjamaah pun tak apa. Nak berdoa secara perasingan pun tak apa. Itu dia. Jangan tak berdoa ya. Tak berdoa. Lepas tu kadang-kadang ya, setengah-setengah tak payah doa berjemaah, doa sendiri. Doa sendiri tak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak imam tak berdoa. Makmum pun tak berdoa. Padahal ada dalam hadis katanya ad-du'a ba'dal maktubah, doa selepas sembahyang fardu ni mustajab. Itu dia. Tu imam tu dia bukan doa untuk diri dia ya. Dia doa secara umum. Rabbana atina, wahai Tuhan kami, berilah pada kami ni fid dunya hasanah, pada dunia ni kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan pada akhirat pun hasanah. Dia minta semua. Tu masuk imam, masuk khatib, masuk bila, masuk makmum, masuk semua, masuk belaka, muslimat masuk habis. Tu dia. Jangan kalau kita dengar kalau dengar tak imam kata ini tak apa. Rabbana atini fid dunya hasanah. Ya Allah, bagilah pada aku seorang yang baik dunia, baik akhirat. Makmum ikut dia. Ketika tak boleh kata amin. Tapi tak iman dia berdoa secara umum, domai jamak tu masuk habislah. Itu dia. Pak kita amin, amin. Terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Tadi ya. Baik. Jadi mana kata wasyughlu kathirun, dan sibuk kita ni banyak. Masa sibuk ni, hari-hari sibuk, cuti pun sibuk juga. Tak ada dah, hijau tak ada, tua dah, sibuk dengan cucu pula dah. Cucu tak ada, sekalian beli kambing pula behera. Tak ada hijau. Kuah sangat. Tak apalah beli kambing behera lah, tapi janganlah pukul 7 duduk tempat kambing lagi. Ni panggil syughlu. Dan sibuk tu banyak. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang Allah Taala bagi kepada hamba ni kebanyakan dia rugi. Kebanyakan kata nabinya, dia rugi setelah dapat nikmat ni. Apa dianya? Nikmatul faragh wa nikmatus sihah. Nikmat kelapangan, nikmat sihat tubuh badan dia. Sihat, dia tak gunakan sihat dia untuk ibadat kepada Allah. Dia menggunakan ikut hawa nafsu dia, kata nabinya. Dan yang keduanya, apabila masa kosong, masa lapang, dia gunakan masa dia untuk habis serenakkan nafsu dia. Dia tak mengisikan dalam masa kosong ni untuk menghidupkan program ataupun ibadah kepada Allah. Tu rugi kata nabinya. Tu dia. Baik. Wal umru qasirun, dan umur kita ni pendek pula dah. Ibadat bayar, dan jalan nak syurga tu susah. Hamba ni lemah, masa nak ibadat pun payah. Agama pun orang tak berapa nak beramal mana dah. Masa lapang pun sikit, sibuk tu banyak. Umur pendek pula dah. Tak payah kerana dapat syurga ni. Umur tu pendek. Wal umru qasirun, dan berumur kita ni pendek. Tak sama dengan umur orang dulu ni, 800, 900 tahun, 1000 tahun, 300, 400. Kita ni 100 pun payah cari dah. Lebih-lebih lagi akhir zaman ni 50, inna lillah. 60, inna lillah. Tak ada nak makan pecing, mati dah. Umur pendek. Nampak? Sebab itulah ni umur 30 dah penyakit dah. Orang dulu 70, 80 tak ada penyakit. Nampak? Tu mana kata wal umru qasin, umur pendek. Wa fil amali taqsirun, dan pada amalan kita ni banyak pula salah. Pula dah. Sebab tu payah dapat syurga ni. Semayang tapi tak betul cara semayang tu. Semayang tapi tak sah semayang dia. Sebab apa? Tak belajar. Nampak orang semayang akik tangan takbir, tapi kata takbir itu betul ke tak betul tak tahu. Allahu akbar. Dia tak belajar, bunyi bak tu banyak bak. Tu dia. Dan dia situ mana Allah yang maha besar. Tu dia. Macam-macam dia. Dan mana tak belajarnya ibadah tu, mana amalan dia taksin, banyak salah. Imam takbir tak ada habis lagi, dia takbir dah, takbiratul ulanya. Kita semayang berjamaah. Nampak?
Tu. Dan apabila tak imam Allahu, kita pun takbir dah. Tak dan imam kata akbar lagi. Tak sah takbir kita makmum ni. Sebab syarat kita semayang berjamaah ni. Nah, kalau masalah takbir kena bagi imam tu takbir bagi habis dulu. Allahu akbar, habis tu mana? Apabila bunyi bar, habis dah tu. Barulah boleh makmum tu semayang takbir Allahu akbar. Masalah rukun takbir ni dia tak sama. Kalau masalah rukun lain, rokok, sujud apa semua tu dia makruh. Kita sama-sama dengan tok imam. Tok imam Allah, kita Allah. Sama. Sami Allah sekali dengan tok imam. Tu dia makruh. Dan makruh ikut sah tapi tak dapat fadilat jamaah. Dapat 27. Tu dia. Tu mana? Banyak salah tu amalan kita. Dah sebab tu yang kena belajar. Yang pertamanya tauhid akidah kita hak tu betul, hak tu besar sekali. Tak betul situ habis, silap habis yang lain. Nampak? Tu wal amalu taqsirun. Yang kedua fiqh. Masalah bab fiqh kita ni. Tu dia. Masalah niat kita, Jumaat kita, semua tu kena betul habis. Tu dia. Dan pulaknya nak jaga pahala ibadat tu, tasawuf kitanya. Habis. Jadi amalan tu salah, banyak salah. Wan naqidu basirun, dan orang yang memeriksa ni, siapa orang memeriksa? Orang yang memeriksakan amalan kita di akhirat siapa? Allah Taala. Nah, pada hakikatnya Allah, pada majazinya malaikat. Malaikat duk periksa kita ni. Allah Taala perintah malaikat, cek amalan dia ni. Orang yang duk periksa amalan tu pula basirun, nyata, cerak, tak lupa. Semua dia catat belaka. Kiraman katibin duk tukar petang pagi tu duk catat tu. Ya ta'aqabun bil lail wan nahar, bergila ganti malam siang tu. Dan apabila sampai waktu pagi subuh, malaikat siang turun, malaikat malam dia naik. Apabila sampai waktu dekat dengan maghrib, lepas pada asar dekat maghrib, waktu yang malaikat yang tugas waktu malam turun, malaikat yang tugas waktu siang dia naik. Duk bertukar gila ganti, duk tanda tu. Tanda habis, tak ada satu pun tak tanda. Sehingga duk mengeram tu pun dia tanda juga. Duk bercakap kedai kopi tak usah kira lah tu. Hak duk demam di rumah duk tu pun tanda. Berapa kali dia ya. Nampak? Tak boleh dah nak minta taklid, tak boleh. Mana cerak nyata ni. Tu dia. Nampak? Atau wanaqidu basirun. Wal ajalu qaribun, dan ajal kita ni pun dekat dah. Ajal kita ni bila tak tahu. Tapi qasari kau dekat kullu atin qaribun, tiap-tiap ya duk pergi dekat ngapa? Dekat dengan akhirat. Tu dia. Was-safaru ba'idun, dan perjalanan musafir kita negeri akhirat ni jauh. Duduk dalam kubur tu berapa lama? Nak pergi di mahsyar, di mizan, di mahsyar tu banyak mana? Nak pergi di mizan, timbangkan amalan kita tu situ lama mana nak duduk situ tu. Di mahsyar 40 tahunnya, Allah, 40 tahun akhirat, satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Kita bayangkan macam mana keadaan musafir kita jauh tu, perjalanan kita ke akhirat. Di kubur, di alam barzakh, di mahsyar, di mizan, sirat, nak sampai kepada syurga Allah. Musafir kita, perjalanan kita jauh. Tu dia, kita kena ingat kata kita ni kena musafir jauh lagi ni perjalanan kita ni. Dan dalam musafir tu kena ada bekal lah, tak ada bekal mumah sungguh. Kita pergi ni di atas dunia ni kata ada bekal gak, pada adat dia mati dia tu tak selamat. Macam mana perjalanan kita di akhirat? Mestilah kena ada bekal. Allah Ta'ala bagi tahu dah pada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah oleh kamu, dan sebaik-baik bekal tu apa dia? Ialah taqwa kepada Allah. Tu. Sebab tu kata musannifnya wa ta'atu hiya zadu, dan bermula taat tu ialah bekal. Bekalan taat tu semayang kita, baca Quran kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita, umrah kita.
Itu sebagai bekal. Fala budda minha, maka tak dapat tiada daripadanya daripada ibadat taat tadi tu. Tadi dia. Dan fala budda minha, maka tak dapat tiada daripada zad, daripada bekal tu kena ada bekal. Kalau kita ngaji nahwu ni ada miskin ni. Dan minha tu orang panggil domain muannah. Kerana rujuk pada zadu tu muzakkar, tak muafakat tu. Tapi orang panggil rujuk domain kepada muzakkar iaitu zat tapi iktibar taat. Zat tu bekal mana taat. Fala budda minha, maka tak dapat tiada daripada bekal mana tak dapat tiada daripada taat. Itu dia. Nah, tak dapat tiada daripada taat, mestilah kita kena taat kepada Allah. Tak ada dah. Kalau orang tu tak taat agak macam nyanyalah dia sesalah selama-lama. Sesal selama-lama, tak ada hari habis sesal dia ni. Nyanyalah selama-lama, teruk selama-lama. Tu malah berdoalah kepada Allah, tak jadi dah. Nak berdoa ni masa hidup tak dunia ni. Nak minta ampun semasa hidup, nak bertaubat, taubatlah sekarang ni. Jangan duk tangguh-tangguh taubat. Sebab mati dia tak cerita, tak tahu kita nak mati bila. Luqmanul Hakim kata pada anak dia, ya bunayya la tuakhiri taubah, wahai anakku jangan kamu tangguh lambat taubat tu. Fa innal mauta ya'ti baghtah, kerana bahasa mati ni terkejut mari. Tak di duk makan roti canai dengan kita, roti canai banjir pagi tadi, petang ni mengata dah kembali kepada Allah. Tengok tak ada sakit apa. Baghtatan, terkejut. Sampai situ habis masa dah. Tak ada masa yang kita nak taat, tak ada masa yang kita nak berbekal, habis dah. Itu dia. Nah, maknanya syurga ni payah. Nak mendapatkan syurga, taat kepada Allah. Itu dia. Sebab itulah kita muslimin muslimat yang dikasihi Allah, apabila kita ni Allah Taala masih tahu lagu umur kita usahalah. Baik. Faman zafira biha, maka barang siapa yang mendapatkan dengan dia dengan taat. Orang tu boleh taat, boleh hadir jamaah subuh dia boleh mari, zuhur boleh mari, maghrib, isyak, subuh semua boleh mari ni. Quran boleh baca, zikir pun boleh, selawat pun boleh. Mana dapat taat? Faqad faza, maka sesungguhnya bertuahlah ia. Bertuah kan ini? Faqad faza. Sesungguhnya bertuah. Apa makna faza? Naja minal azab, dalam syarah dia, lepas daripada azab. Tu naja. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dapat memperlepaskan diri dia daripada api neraka Allah, faqad faz, maka sesungguhnya bertuah, berjayalah dianya. Itu dia. Pak kita tahu tak kita tak boleh melepas dah azab api neraka ni? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Kena ibadat. Kalau kata tak apa, kita tahu dah cara nak lepas azab, tak ibadat pun tak apa. Tapi tak ada. Tak ada jalan lain dah nak elah untuk nak melepaskan azab Allah ni. Dunia tak apa, tak ada jalan ni, jalan sana. Baru ni buat jabatan tak lalu mari sini, jalan lain. Ada banyak jalan. Tapi ya akhirat nak lepas daripada azab satu jalan ya. Jalan apa? Ibadat kepada Allah. Satu jalan tu ya. Ambil daripada Nabi Adam hingga sampai umat akhir zaman ni. Satu jalan tu ya. Tu dia. Orang yang dapat ibadat dia bertuah. Wasa'ida abadal abidi, dan bertuah ia bagi orang yang ada dalam masa selama-lamanya. Mana selama-lama dia bertuah. Akhirat tak ada hari habis. Tidak habis akhirat ni, tidak ada penghabisan akhirat. Kekal selama-lama. Wadaharad dahirin, apa min atfit tafsirnya, bertuah bagi orang yang ada dalam masa selama-lama, dia bertuah selama-lama. Wa man fatahu, dan barang siapa yang lupa akan dia akan ibadah. Tak ada nak ibadah, alasannya sibuk tak ada alasan pun. Kerana tak mari ni ada uzur. Uzur tu umum tu, banyak uzur ni. Tengok uzur tu Allah Ta'ala terima dak uzur kita tu. Kalau Allah Ta'ala terima uzur tak apalah. Uzur tu uzur, tapi uzur tu buat benda lain.
Ada masa untuk kita menyernakkan nafsu kita, tapi kita tak boleh datang masjid, uzur. Tu dia. Sebab tu kata musannif, wa man fatahu, barang siapa yang luput iaman akan taat kepada Allah ni. Ada wa man fatahu dzalika khasira ma'al khasirin, rugilah ia bersama dengan orang yang rugi. Tu jawab man. Nah, saya rugi ia iaman ni serta orang rugi. Allah, dia tak ada ibadat, sama dengan dengan yang bukan Islam, dengan yang tak semayang tu. Tu kalau iman dia kuat, iman dia sahih, ada harapan keluar. Tapi gak teruklah. Sebut dalam hadisnya, apabila Allah Taala kumpulkan ahli neraka min ahli al-qiblah, daripada ahli kiblat dan musyrikin. Tu dia, ahli kiblat orang Islam lah. Jadi kita menghadap kepada kiblat. Baik. Maka orang kafir ni tanya, kamu ni bukan Islam kau dulu ni? Kau tengok Islam. Dia tanya Islam. Sebab apa kau Islam kamu tak boleh tolong kamu ke? Tak. Islam tu boleh tolong, tapi sebab aku ni masa hidup dulu masalah banyak. Orang yang bermasalah. Masalah apa ni? Masalah tak buat ibadat. Orang yang tak ibadat, tak ada ibadat kepada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala bubuhku di sini, kata dianya. Tapi iman aku betul. Aku iktikad dengan Allah. Aku tak engkarkan perintah Allah. Tu dia. Maka ada harapan aku akan keluar. Apabila habis dosa aku akan keluar daripada neraka. Tapi kita tak maulah. Sikit pun tak mau nak bagi sentuh dengan api neraka ni. Wala aqwa ala naril jahim. Tak sanggup, tak kuasa kita nak tepuh kulit kita dengan api neraka ni. Kita tepuh api rokok tu gelepar dah. Orang rokok tu, orang tepuh kulit kita, sakit dah. Panas habis dah. Menepuh dah. Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau kita rasa malas nak ibadat ni, kita ingat kulit kita ni buat daripada apa? Besi ke? Dah, lembut kulit kita ni. Kulit lembut, semut seekor gigit, nepuh dah. Kena api sikit menepuh. Kena pisau luka. Macam mana kulit kita nak tanggungkan, nak tukar malaikat ni, nak pukul kita ni. Ya sungguh ingat di situ. Apabila kita ingat benda tu, ya jadi semangat untuk nak ibadah kepada Allah. Itu dia. Habis. Wa halaka ma'al halikin, dan binasalah iaman serta orang binasa. Orang yang tak ibadat ni, luput ibadat dengan Allah, maka dia ni binasalah selama-lama. Allah wal-iyazu billah. Sebab tu kita sama-samalah berdoa kepada Allah, dan supaya kita, Allah Ta'ala kekalkan hidayah kepada kita boleh melakukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada benda lain bekalan kita lain daripada ibadat taat ni, tak ada dah. Itu dia. Habis. Fasara hazal khatbu idhan wallahi mu'dalan wal khataru aziman, falidhalika azza man yaqsidu hadha at-tariqa wa qalla thumma azza minal qasidina man yaslukuhu. Sekat tu dulu. Wallahu a'lam. Kita sambung pula semula. Mula tu tak tahulah bila. Tadi Allahu a'lam. Lepas tu satu iklan lah, macam biasa. Pondok tu, siapa nak wakaf tu bolehlah masuk dalam tabung sebagai jariah kitanya, infaknya. Niat elok-elok, ikhlas dengan Allah, sapakan pahala kepada ibu bapa kita, dan pada siapa-siapa. Kita tu dapat pahala semata dah. Sebab tu pahala ni kita boleh hadiah. Kita nak hadiah pahala kepada si fulan bin fulan. Tu dah kita niat, dan aku sampaikan pahala sedekah aku ni kepada ibu bapa. Ibu bapa ni dia sampai otomatik, tapi secara hormat dan sebagai adab kita anak ni, hadiah lebih afdal daripada orang lain lagi. Itu dia.
Mudah-mudahan dengan ikhlas kitanya akan jadi bekalan kita berlarinya pahala, walaupun kita tak ada dunia, duduk di akhirat ada, tapi masih duk sampaikan pahala kitanya. Orang panggil dapat pahala pecing. Tak nak buat tapi dapat pahala dengan sebab kita duk buat ni. Itu dia. Wallahu a'lam. Zikir Allah. Zikir Allah. Adakah boleh ke tak boleh kita lah? Itu dia. Ada dengar juga. Katanya Allah ni, zikir Allah tu tak sempurna. Tak sempurna ke mana Allah? Tu salah dah. Tak sempurna Allah. Sebab tu Allah ni makna yang sempurna. Makna sempurna, zat yang sempurna tu Allah. Dia kata zikir Allah tak sempurna. Kena kata subhanallah, Allahu akbar baru sempurna. Tak sempurna ke apa. Nah, cuma dia kata Allahu akbar tu tambah akbar tu tambah sifat dia. Nak lebih mengagung, nak bilangkan satu sifat-sifat dia tu. Allah ni kalau kita ke segi makna dia, Allah makna zatun, satu zat yang wajibal wujud, yang wajib ada. Tu makna dia. Lagi pula Allah makna dia khas. Makna Allah makna yang khas. Lafaz dia pun lafaz yang khas. Apa makna khas? Makna Allah ni tak ada pada orang lain. Zat yang wajib ada ni, kita zat wajib ada tak? Bukan wajib ada zat kita. Zat mungkin ada ya kita ni. Tu dia. Allah Ta'ala nak timbul, nak menjadi kita boleh, tak mau jadi pun boleh. Nampak? Tu dia. Khas pada makna dia. Dan khas pada lafaz. Lafaz khas. Nak letak nama orang lain tak boleh. Nama Allah. Nampak? Tak ada nama Allah bukan anak kita, tak boleh. Sebab apa? Sebab lafaz itu hanya khas tertentu dengan Allah ya. Malaikat kita isnad lain lah. Abdullah, Saifullah, itu dia. Ibadullah, itu dia. Sebab khas pada makna dan khas pada lafaz. Tak ada masalah. Kita nak berzikir Allah, Allah, tak apa. Boleh pahala. Sebab tu benda-benda ni kalau kita nak bercakap, kita tak benar mengarung dalam ilmu tasawuf ataupun ilmu tariqah ni, dia tak boleh bercakap ilmu tasawuf ni. Dia tak rasa lagi, dia tak kecak lagi benda tu, dia kata masam dah. Tak apa, dia tak tahu. Orang nak kecak lama dah. Manis buah pulasan ni. Manis sedapnya. Sedap buah ni, sedap. Dia murid sedap lama dah. Kita mari kata masam buah ni. Kecak bila tak kecak, nak kata masam apa? Sebab tu dia ilmu tasawuf ni, ilmu apa, ilmu tariqah ni, dia Allah Ta'ala bagi tak sama tu perasaan dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam tariqah banyak, bukan zikir Allah tak apa lagi, zikir macam mana? Kalau siapa dapat dia kau dalalah terus. Zikir hu Allah. Hu tu mana Allah. Tu dia. Apa ada kalau kita ngaji lagi kitab Hidayatus Salikin tu, karangan oleh Syekh Abdul Samad. Ya. Tapi benda bukan yang buat tu. Bukan kita buat, benda yang keluar daripada dalam dia, zahir keluar orang panggil. Tu dia. Zahir keluarnya. Tu dia. Tu dia. Sebab tu kita ni, sebab tu nak bercakap benda ni ya kena kita pernah mengarung dalam ilmu tu. Ilmu tasawuf ni. Jelira dalam ilmu tu. Ini kita bangun. Tak pernah kata la ilaha illallah alhamdulillahilladzi ahyana. Payah nak kata tu. Kita tengok budak-budak, ingat tak? Ingat lancar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita gerak anak kita, budak-budak umur 4-5 tahun, bangun. Dia mengatuk lajak menangis ya. Nak katanya alhamdulillah, tak kata boleh kata. Orang tua pun sama. Apabila hati dia tak hidupnya dengan Allah, jaga pukul berapa dah? Tanya pukul berapa dah? Perkataan dia pukul berapa dah?
Telefon duduk mana ni? Apa? Tak ada kata jaga pak iza staiqadha fa dzakarallah. Jaga la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tu dia. Habis kan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa halalan wa amalan salihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.